Kita tahu bahwasanya pemerintah hari ini sudah dalam situasi yang panik. Panik tentu akan bertindak secara gelabah. Ya, sehingga mendorong mereka sebagai pemimpinan yang sudah hilang arah. Itulah UMNO dan Barisan Nasional. Bukan itu sejak mereka lakukan, UMNO guna strategi politik kotor dan jijik untuk memusnahkan reputasi keadilan dan juga Pakatan Rakyat, yaitu dengan cara menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Keadilan, secara pribadi. UMNO berterusan memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menggunakan pelbagai strategi jahat, termasuk menggunakan teknologi video. Mungkin saudara-saudara mendengar semua ini. Fitnah yang didalangi oleh UMNO dan Barisan Nasional terlalu buruk dan tidak pernah berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Agenda fitnah yang digunakan oleh UMNO amat melampau dan tak pernah berlaku dalam mana-mana sejarah dunia, baik sejarah dunia Islam, dunia Cina, atau sejarah mana-mana pun. UMNO bertujuan untuk mengalihkan pandangan rakyat daripada isu besar yang melanda negara, seperti isu rasuah, isu penyalahgunaan kuasa. Apa politik mereka ini? Inilah tujuan mereka untuk alih perhatian rakyat. Mereka coba lari daripada isu debat ekonomi, debat soal keselamatan negara, debat mengenai buku jingga. Sampai sekarang ini mereka senyap. Mereka jawab dengan menyebarkan video fitnah. Video fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi lagi fitnah ada, lagi ramai rakyat sokong kepada keadilan dan Pakatan Rakyat. Bukan hanya Anwar Ibrahim, anak, istri dan cucu beliau juga jadi sasaran oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena Datuk Seri Anwar Ibrahim masih memiliki kekuatan bagi melawan kezaliman rejim UMNO dan Barisan Nasional. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadikan sasaran utama karena mereka mengetahui bahwasanya Anwar Ibrahim adalah satu-satunya pemimpin yang mampu menghalang perjalanan mereka. Dan mereka tahu bahwasanya Anwar Ibrahim adalah satu-satunya pemimpin yang mampu menghalang mereka untuk kekal di Putrajaya. Itulah sebab ada usaha untuk memenjarakan Anwar Ibrahim. Ya, mungkin boleh mereka penjara jasad Anwar Ibrahim, tetapi mereka tidak akan menghalang roh Anwar Ibrahim akan wujud dan berada di mana-mana di seluruh pelosok dunia, di seluruh pelosok rantau, desa, kampung dan juga kota. Kita yakin bahwasanya rakyat akan terus membuat tentangan yang lebih hebat, bangkit untuk menentang rejim pemerintahan ini. Kita yakin selepas ini rakyat akan bangkit lebih hebat lagi, lebih kuat lagi untuk menentang, yaitu lawan tetap lawan. Saudara-saudara sekalian, Pakatan Rakyat menyediakan satu tawaran ataupun satu harapan yang baru untuk rakyat negeri Sabah, yaitu bila mana kita berjaya untuk mengambil tampuk pemerintahan di Putrajaya, Pakatan Rakyat melalui Common Policy Framework kita ialah menawarkan untuk negeri Sabah ini, satu ialah untuk bersedia mengkaji
perjanjian Malaysia ini dengan mengambil kira kedudukan istimewa Sabah semasa pembentukan kerajaan persekutuan. Ini amat penting karena dengan cara merubah UMNO dan Barisan Nasional di peringkat pusat, maka hak-hak kepentingan-kepentingan negeri Sabah yang sudah dicabuli, yang sudah didodai oleh Barisan Nasional, punya rakyat Sabah akan peluang untuk mengkaji dan menyimak semula dalam perkara 20. Saya tidak bermaksud untuk menghuraikan satu persatu, tetapi kalau diizinkan di masa akan datang kita akan kupas satu persatu apakah dia perkara-perkara 20 yang sudah dicabuli oleh kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Kedua ialah bila mana Pakatan Rakyat di peringkat persekutuan berjaya kita bentuk, rakyat negeri Sabah sebagai negeri pengeluar minyak, kita akan naikkan royalti daripada 5% kepada 20%. Dan ketiga, kita bersedia untuk membentuk Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang tanpa izin, di mana parti-parti yang telah disebutkan saat tadi seperti PBS, APKO, PBRS, dan LDP telah gagal untuk minta Suruhanjaya Diraja ini ditubuhkan negeri Sabah. Maknanya hanya keadilan, hanya Pakatan Rakyat sajalah satu-satunya parti yang akan memberikan hak kepada rakyat itu dikaji semula. Dan di samping itu yang keempatnya, saudara-saudara sekalian, ialah kita akan menghapuskan dasar kabotage yang dikenakan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Dasar kabotage yang kita maksudkan ialah bila mana kapal-kapal besar, kapal-kapal kargo daripada luar negara itu diwajibkan untuk singgah di Port Klang. Selepas itu barulah dibenarkan masuk kepada pelabuhan-pelabuhan di negeri Sabah dan juga Sarawak. Akibatnya ialah menjadi faktor penyumbang kepada kos harga barang itu naik. Mereka BN melaungkan satu Malaysia, tapi harga berbeza-beza. Sepatutnya bila mana kabotage ini dihapuskan, tentu rakyat negeri Sabah juga akan menikmati harga barang yang sama seperti mana dinikmati di negeri-negeri yang lain. Jadi itulah sebabnya kita minta agar dasar kabotage itu akan kita hapuskan, dan ini sudah dijamin oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Bila mana kita berkuasa, ini akan kita tunaikan untuk negeri Sabah. Kelima ialah konsep atau dasar modernisasi. Maksudnya bila mana agensi-agensi kerajaan yang wujud di negeri Sabah ini, ianya harusnya diserahkan atau diberi kepada anak-anak Sabah. Agensi kerajaan yang saya maksudkan antara lainnya seperti Jabatan Kementerian Kesihatan, Pendidikan, Jabatan Pendaftaran, Immigration dan sebagainya. Oleh sebab kita memikirkan bahwa anak-anak Sabah itu sudah bersedia, anak-anak Sabah itu sudah cukup pengalaman dan ilmu kelayakan untuk mengisikan jawatan-jawatan agensi kerajaan persekutuan yang ada di negeri Sabah. Jadi inilah sepatutnya peluang sebaik ini, tawaran yang sebaik ini, seharusnya rakyat negeri Sabah itu tidak lepaskan dan pastikan bagi dapat mengembalikan hak negeri Sabah itu ialah dengan cara di dalam pilihan raya umum yang akan datang ini kita bersatu hati dan bersatu untuk memastikan agar Pakatan Rakyat dan keadilan itu akan berjaya untuk menawan Putrajaya untuk kebaikan masa depan rakyat negeri Sabah.